Satu Malaysia tahu, kerajaan kita pada kali ini ialah kerajaan yang paling hampir, paling tak berguna dalam sejarah negara. Tetapi apakah bendanya yang lebih teruk berbanding dengan kerajaan yang tak berguna ini? Iaitulah pembangkang yang langsung tak function. Orang menghilang. Kita intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi. Semua tahu tuan-tuan dan puan-puan sekalian betapa kerajaan kita pada kali ini ialah kerajaan yang boleh dikatakan sangat-sangat teruk dalam sejarah negara kita ini. Ketika mereka menjadi pembangkang, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, seringkali mereka melau-laukan betapa kerajaan ketika itu memang kerajaan yang sangat-sangat teruk, buat hutang negara dengan banyak, tidak pandai mengurus ekonomi, harga barang meningkat dan macam-macam lagi. Harga barang naik begini, pelbagai jatuh kuasa dibentuk, jatuh kuasa jihad, jatuh kuasa macam-macam. Tapi pengumuman yang jelas pun tidak ada. Tindakan tidak jelas. Yang jelas, harga terus melambung naik. Kerana harga import naik. Memang betul harga import naik. Jadi di parlimen saya kata harga import naik sebab apa? Sebab ringgit jatuh. Sebab apa ringgit jatuh? Sebab hang tak reti jaga negeri ini. Lalu mereka pun menaburkan pelbagai janji, pelbagai kata-kata indah yang cuba untuk menangkap imajinasi rakyat. Seperti kalaulah mereka ini menjadi kerajaan, pastilah mereka akan memastikan hutang negara terkawal, tidak mahu lagi membawa hutang, harga minyak akan turun, harga barang akan turun, ekonomi akan lebih cantik dan macam-macam lagi janji yang ditaburkan pada ketika itu. Saya ulang, hari ini kalau pilihan raya kita menang, pukul 11 malam sah. Bagi saya 24 jam. Bukan 20 hari, bukan 2 minggu, 24 jam. Saya umum harga minyak turun serta-merta. Bongak je kau jaga. Kerana itulah ketika Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri pada 24 hari bulan November tahun 2022, harapan itu sangat-sangat menggunung. Ramai pada ketika itu yang percaya, oh kali ini Anwar menjadi Perdana Menteri, pastilah negara akan menjadi lebih hebat lagi dan juga segala janji-janji yang satu ketika dahulu telah didaburkan pasti akan ditunaikan satu persatu. Tetapi macam mana kita tahu tuan-tuan dan puan-puan sekalian, janji tinggal janji. Segala apa yang telah diberitahu satu ketika dahulu, segala formula yang ditaburkan satu ketika dahulu, kini hilang entah ke mana. Sudah masuk ke dalam laut dalam, nampak gayanya langsung tidak nampak ke tepian. Sebagai contohnya, dulu janji tak nak menambahkan hutang negara, tiba-tiba terbuktilah kerajaan pada ketika inilah yang menambahkan hutang paling banyak dalam sejarah mana-mana kerajaan sebelum ini. Dulu janjinya nak menurunkan harga petrol, tengok-tengok harga diesel meningkat dan juga harga petrol pun bakal meningkat. Dulu berjanji harga barang akan stabil, akan murah dan sebagainya. Sekarang ini harga barang dekat mana-mana tempat pun meningkat dengan melampau-lampau sekali. Kalau Najib tak turunkan harga barang, kita turunkan Najib. Dan yang paling kelakar tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dulu berjanji ekonomi negara akan lebih hebat di bawah mereka. Tengok-tengok makin hampir masalahnya. Dulu dok kutuk ringgit Malaysia jatuh teruk di bawah Najib, ringgit Malaysia jatuh teruk di bawah Muhyiddin dan juga Ismail Sabri. Di bawah mereka ringgit menjunam ke paras yang paling rendah dalam tempoh 26 tahun. Tetapi semua ini saya yakin anda dah tahu tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Kalau saya tak beritahu pun anda dah tahu. Dan saya yakin kebanyakan daripada anda tahu tentang perkara ini sama ada melalui pembacaan anda sendiri ataupun daripada orang-orang seperti saya, Wabi Viral dan juga ramai lagi pejuang-pejuang rakyat yang tidak pernah jemu untuk menyampaikan berita-berita kepada anda semua. Menyampaikan fakta betapa kerajaan ini adalah kerajaan yang paling hampir. Ini membawa kita kepada satu persoalan. Mana pergi MP-MP pembangkang? Mana pergi ahli-ahli parlimen pembangkang? Macam mana kita tahu tuan-tuan dan puan-puan sekalian? Dalam satu-satu negara ini pastilah ada kerajaan dan pembangkang. Dan pembangkang pada ketika ini ialah Perikatan Nasional yang terdiri daripada Bersatu, PAS dan juga Gerakan. Gerakan ni boleh tolak tepi lah sebab dia orang pun tak ada wakil kan dalam dewan. So tinggal bersatu dengan PAS sahajalah. Tetapi macam mana kita lihat tuan-tuan dan puan sekalian, mereka ini seolah-olah macam tak function masalahnya. Tolak tepilah beberapa kerat orang seperti Wak Ahmad Faisal, seperti Ustaz Ahmad Fadil Syari dan mungkin ada beberapa orang lagi lah macam Syahidan Kasim dan sebagainya. Tetapi MP pembangkang yang lain entah ke mana masalahnya. Satu apa permasalahan rakyat, satu apa pun isu-isu yang mencengkam negara pada ketika ini tidak disuarakan langsung oleh mereka, baik dalam parlimen ataupun dekat luar parlimen. Dalam parlimen tu kita boleh faham lah sebab bukan senang-senang untuk kita bangun dan mencelah itu mencelah ini untuk menyampaikan suara rakyat dan sebagainya. Ada protokol, ada giliran. Tetapi dekat luar parlimen kita tak nampak pun mereka ini masalahnya. Kita tak nampak sebagai contohnya MP pembangkang buat TikTok sebagai contohnya untuk menyatakan suara rakyat. Kita
tak nampak pun MP-MP pembangkang ini untuk buat live FB sebagai contohnya untuk menyuarakan tentang masalah-masalah negara. Macam contoh, semalam ringgit jatuh ke paras yang paling rendah dalam tempoh 26 tahun. Kita tak nampak pun MP-MP pembangkang ini ulas pasal benda tu. Cuba kita roll reverse sikit tuan-tuan dan puan sekalian. Kalaulah ketika ini pembangkang ialah Rafizi Ramli ataupun Anwar Ibrahim, pastilah berita ringgit jatuh ke paras yang paling rendah ini akan ditunggang semahu-mahunya oleh mereka sampai rakyat dapat menangkap imajinasi kerajaan yang ada pada ketika ini adalah kerajaan yang teruk dan juga mereka ialah pembangkang yang sangat-sangat function dan mereka ini layak untuk menjadi kerajaan. Sekarang kita tak nampak benda tu masalahnya. Ringgit jatuh yang paling teruk tapi kita tak nampak pun MP-MP pembangkang ini cuba untuk menunggang isu ini, cuba untuk play isu ini, menekan kerajaan dan macam-macam lagi. Baru-baru ini rakan saya Wabi Viral dan juga saya sendiri telah mendedahkan hutang negara telah mencecah 105 bilion untuk sepanjang tahun 2023. Paling banyak dalam sejarah negara kita ini oleh mana-mana kerajaan. Tak ada seorang pun MP daripada pembangkang, daripada Perikatan Nasional ini main isu ini dan cuba untuk menekan kerajaan serta untuk memastikannya mereka ini terpaku ke dinding. Tak ada masalahnya. Sekarang ini rakyat beraspirasi untuk menukar kerajaan tau. Rakyat dah tak tahan dengan kerajaan Pakatan Harapan Barisan Nasional, kerajaan kutu babi ini. Tetapi walaupun kerajaan ini kerajaan yang teruk, mereka tak yakin dengan barisan pembangkang sedia ada. Mereka tak yakin dengan muka-muka dekat Perikatan Nasional. Sebab mereka tak nampak pun seolah-olah macam nak memperjuangkan isu rakyat. Kita tak nampak contoh Ketua Pembangkang Hamzah Zainuddin buat banyak press conference ke ataupun buat TikTok ke apa-apa ke menceritakan tentang hal-hal rakyat sebagainya. Even dekat Dewan pun tak nampak sangat Hamzah bercakap. Kalaulah di situ pun kita gagal untuk menangkap imajinasi rakyat, gagal untuk meyakinkan rakyat betapa kini ini adalah pembangkang yang fungsional, mana mungkin rakyat dapat yakin kalau kita pegang kerajaan kita akan bertindak lebih elok. Ya betul, track record kita selaku kerajaan Perikatan Nasional satu ketika dahulu agak bagus. Ekonomi paling bagus di zaman kita menjadi kerajaan. Of course lah, pada itu kita kena ingat kita bersama-sama dengan UMNO juga pada ketika itu. Sekarang ini Perikatan Nasional adalah satu gabungan yang solo. Kita tak bergabung dengan UMNO dan sebagainya. Jadi kalaulah Perikatan Nasional ini take over kerajaan, anda rasa rakyat yakin tak dengan muka-muka yang ada dalam parlimen, pembangkang-pembangkang bagi kita kini untuk menjadi kerajaan dan sebagainya? Of course mereka tak yakin sebab tak nampak pun pembangkang ini betul-betul tegar untuk menyuarakan isu rakyat. Jadinya tuan-tuan sekalian, berbalik pada persoalan kita, mana pergi MP-MP pembangkang? Takkanlah MP-MP pembangkang ini takut kena tindakan DSPRM ke, takut kena tindakan undang-undang ke, tindakan balas dendam oleh Perdana Menteri ke, sampai mereka ini membisu sibu bahasa. Tak nampak langsung mereka function dan sebagainya. Tak nampak pun mereka ini ke depan memperjuangkan isu-isu rakyat. Kita kan ada shadow kabinet. Kita kan ada seorang MP yang akan pegang portfolio-portfolio tertentu. Contohnya MP ini pantau kementerian ini, MP itu pantau kementerian itu. So, mana pergi mereka? Apa guna shadow kabinet kalau macam tu? Kita nampak pun mereka bergerak sekarang ini. Dan macam mana yang anda tahu? Yang duk bergerak sekarang ialah orang-orang macam saya, macam Wabi Viral, macam Olivia, macam Papa Gomo, Sir Azri, macam Salim Iskandar, macam Cikgu Bat. Kami ini yang bergerak. Kami ini menyuarakan tentang masalah-masalah rakyat. Kami yang mendedahkan isu itu, isu ini dan sebagainya. Dan kami yang sekarang ini berhadapan dengan risiko diambil tindakan oleh pihak kerajaan kerana bersuara bagi pihak rakyat. Sedangkan MP-MP pembangkang dapat elang belas-belas ribu, tak campur itu, tak campur ini, hanya duduk diam memanaskan kursi dekat parlimen tapi tak nampak pergerakan mereka masalahnya. Minta maaf, saya tahu mungkin akan ada MP pembangkang yang tak puas hati dengan saya. Tapi apa masalahnya? Sebab korang ini tak function, dan selagi korang tak function, lagi itulah rakyat takkan percaya pada korang ini untuk menjadi kerajaan, untuk meneraju negara kita ini ke arah yang lebih baik. Jangan sampai satu hari nanti rakyat dah menyampah dengan semua ahli politik. Dengan kerajaan yang ada pada kita kini, mereka menyampah. Dengan pembangkang pun mereka menyampah. Lama-lama mereka beratur depan parlimen, jumpa setiap ahli parlimen, tanyakan soalan ini, baru padan muka korang. Mau tak tuan hamba kalau hamba kirimkan ke akhirat?